Hai, Assalamualaikum. Kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Aida Norisa binti Cik Karma yang memegang nombor ID KBJ 2208 10781. Saya Nik Dami Akhira binti Aisyah memegang ID KBJ 2208 10113. Saya Balkis Batisha binti Muhammad Syarif memegang ID KBJ 2208 10111. Saya Syafika Hazwani binti Muzani pemegang ID KBJ 2208 Saya Nadia Syafri binti Yasmin pemegang ID KBJ 2208 Saya Naina Ida binti Muhammad Idris yang memegang ID KBJ 2208 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan topik 8, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Pengenalan tajuk ini, etika dan peradaban merupakan salah satu elemen penting dalam kemajuan sesebuah masyarakat. Melalui etika dan peradaban yang bagus, masyarakat akan hidup secara aman dan sejahtera tanpa sebarang isu yang boleh memecahkan hubungan kemasyarakatan. Selain itu, kemajuan bangsa dan negara juga dapat dibina hasil daripada hubungan sosial yang baik. Seterusnya, sikap saling menghormati dapat dipupuk sesama masyarakat. Yang terakhir, individu yang mempunyai etika dan peradaban yang bagus akan mempunyai kepribadian yang tinggi. Konsep realiti sosial terbahagi kepada dua. Yang pertama bermula daripada pengalaman hidup yang dilalui oleh pelbagai kumpulan berdasarkan kepentingan peribadi. Yang kedua pula ialah bermula daripada pengalaman hidup yang diterima oleh pelbagai hidup dari serata berdasarkan norma hidup sejagat. Realiti ialah fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan dipatuhi bersama. Manakala takrifan harian realiti pula ialah yang diterima bersama tidak terikat oleh undang-undang formal tetapi lebih memaparkan dalam perbezaan itu. Mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Contoh takrifan autoriti ialah cenderung ke arah bersifat tetap. Sebagai orang Melayu, kita dikaitkan dengan menganut agama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat Islam dan budaya Melayu. Contoh bagi takrifan harian yang memberi gambaran masyarakat awam yang berbeza dalam kehidupan seharian. Contohnya, sebahagian daripada rakyat Melayu bertutur dalam bahasa Inggeris. Adakah mereka layak dipanggil orang Melayu? Jawapannya, bergantung kepada seseorang individu. Jawapan sama ada ya ataupun tidak. Yang kedua ialah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mempunyai sifat tanggungjawab sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis dan mencari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan. Tanggungjawab sosial juga boleh didefinisikan sebagai mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada persekitaran di mana ia tinggal. Keputusan yang diambil oleh individu, pekerja, majikan, rakyat profesional bahkan ahli politik berimpak kepada persekitaran di sekeliling mereka. Sama ada persekitaran sosial atau persekitaran fizikal. Tanggungjawab sosial adalah kerangka etika dan ketamadunan yang meletakkan semua pihak sama ada individu atau organisasi mempunyai kewajipan untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan itu, tanggungjawab sosial adalah kewajipan setiap individu untuk memelihara keseimbangan, pekerjaan, ekonomi dan ekosistem. Tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada etika kerana individu perlu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Sebagai warga yang bertanggungjawab, kita sentiasa mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Pembahagian tanggungjawab sosial terbagi pada 4. Yang pertama ialah tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Yang kedua pula tanggungjawab sosial sebagai pekerja. Yang ketiga tanggungjawab sosial sebagai organisasi atau korporat. Dan akhir sekali yang keempat tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Bagi tanggungjawab sosial bagi masyarakat ialah sebagai seorang khalifah yang mempunyai sifat tanggungjawab dan amanah seperti menjadi individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Seterusnya ialah dalam kehidupan manusia akan saling memerlukan untuk memenuhi pelbagai keperluan seharian seperti ingin membuat pembayaran di kaunter selepas membeli belah. Sebagai manusia, kita perlu berperanan menjunjung amar makruf nahi mungkar seperti membuat pendedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika oleh masyarakat atau dalam organisasi.
Manusia perlu menanam sikap kesukarelawanan dan kedermawanan dalam usaha untuk menegakkan hal-hak asasi manusia. Bantuan manusia, bantuan bencana, air bersih, program pendidikan dan lain-lain dapat dijalankan dengan jayanya. Yang kedua, tanggungjawab sosial sebagai pekerja. Pekerja memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, pahaman politik dan status sosial ekonomi, dan juga perlu menerapkan 6 sifat kepada profesion, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Tanggungjawab sosial sebagai pekerja yang lain ialah berprinsip tidak mencederakan orang lain semasa bertugas. Yang ketiga, tanggungjawab sosial organisasi atau korporat. Ia dikenali sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang membawa maksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Yang keempat, tanggungjawab alam sekitar. Manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang kerana alam sekitar adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial sering dikaitkan dengan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat merupakan tuntutan naluri dan keperluan manusia. Ini sebagai fitrah manusia yang tidak boleh hidup bersendirian. Sebagai manusia yang hidup berjiran tetangga, kita hendaklah saling bantu-membantu dan seumpamanya. Tanggungjawab sosial ialah komitmen setiap individu atau sesebuah organisasi yang beroperasi secara ekonomi. Oleh itu, kita hendaklah mengambil kira keadaan persekitaran sosial kita. Bentuk tanggungjawab sosial terdiri daripada 3 jenis. Pertama, sumbangan kewangan. Sumbangan ini boleh diberikan kepada orang yang memerlukan. Kemudian, penjagaan alam sekitar. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita tidak boleh melakukan sebarang pencemaran dan kerosakan seperti membuang sampah di merata tempat atau vandalisme. Akhir sekali ialah khidmat kesihatan. Anjuran program pendidikan kesihatan seperti kefahaman virus COVID-19 dan penjagaan pemakanan boleh dilakukan dalam masyarakat kita bagi melahirkan masyarakat yang sihat dan aman tenteram. Empat ialah tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan bersama akan mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam suatu kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberi impak kesihatan dari segi fizikal dan rohani. Contohnya, memberi bantuan kepada mangsa banjir di Pahang pada tahun 2021. Kedua, ia mengambil iktibar terhadap kebakaran yang berlaku di pusat tahfiz dengan selalu memberi peringatan kepada masyarakat tentang keselamatan dan kesihatan diri. Untuk perkara yang sedang berlaku di persekitaran kita ialah marilah bersama-sama memerangi pandemik COVID-19. Bagi contoh aktiviti tanggungjawab sosial di luar negara ialah membuat program korban dan akikah di Kemboja bagi menolong rakyat Kemboja yang kurang berkemampuan dan membantu rakyat Palestin dengan menyalurkan bantuan dari segi kewangan atau makanan. Ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang sukarelawan yang pertama ialah personaliti yang positif terhadap golongan yang ingin dibantu. Seterusnya ialah sentiasa bersedia untuk menolong dan menyumbang tenaga kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga ialah seorang sukarelawan perlu memahami konsep kesukarelawan. Yang terakhir ialah seorang sukarelawan perlulah sentiasa bersikap rendah diri. Kesimpulannya adalah, kesukarelaan dapat dilihat sebagai satu bentuk amalan sosial yang mampu untuk menghubungkan individu dengan individu yang lain dan ingin melakukan sesuatu yang boleh memberi manfaat terutamanya kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, amalan sukarelawan ini juga mampu untuk meningkatkan hubungan sosial sesama manusia. Akhir sekali, sukarelawan dapat meningkatkan nilai positif bagi membina masyarakat yang beretika dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelektual. Subtopik kesukarelaan dari segi definisi kerja sukarela atau khidmat sukarela ialah kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan dari mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan dan dapat memberi manfaat kepada golongan atau pihak sasaran. Sukarelaan yang terdapat di Malaysia antaranya adalah individu. Hal ini dapat dilihat di sekeliling kita seperti membantu rakan sebaya yang dalam kesusahan dan yang memerlukan bantuan.
Yang kedua adalah komuniti. Sebagai contoh, memberikan bantuan kepada mangsa banjir seperti makanan, minuman dan tempat tinggal untuk mereka. Terakhir adalah organisasi. Beberapa badan organisasi yang giat menjalankan aktiviti kesukarelaan seperti Muslim Volunteer Beach juga merupakan contoh-contoh aktiviti kesukarelaan di Malaysia. Antaranya adalah aktiviti kesukarelaan semasa COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuklah Malaysia. Seterusnya adalah aktiviti kesukarelaan semasa banjir dan gotong royong dalam membersihkan tempat-tempat awam. Merupakan peran dan kesukarelaan. Yang pertama, menyumbang dari segi tenaga kerja. Hal ini sememangnya diperlukan oleh sesebuah organisasi yang menawarkan khidmat kesukarelaan seperti melakukan aktiviti gotong royong dan sebagainya. Yang kedua, kesukarelaan dapat menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat lain seperti dapat mengajak dan memberi galakan kepada mereka tentang kebaikan dan manfaat tentang kesukarelaan. Peranan yang terakhir adalah memberikan semangat atau memotivasikan kepada mangsa supaya sentiasa berfikiran positif walaupun dibentur bencana. Sikap sosial merupakan penghayatan nilai seseorang terhadap masyarakat dan persekitaran. Oleh itu, kita perlulah mempraktikkan prinsip persembahan, kebaikan, amanah, sukarelawan dan kedermawan. Oleh itu, kita perlu memainkan peranan penting dalam mendokong tanggungjawab di Malaysia. Akhir kata, penghayatan nilai amat penting untuk mengenal pasti antara nilai baik dan buruk untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih daripada kami. Bye!